kita ni suka untuk kecam orang, maka bersedialah untuk kita dikecam. Kalau ramai orang tegur kita, kita terasa maknanya kita masih ada iman, maka bertaubatlah. Allah dah tutup aib kita. Allah dah tutup aib kita. Kita pula yang buka. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info, janji bermanfaat. Saya nak tanya tentang kehidupan hari ini. Betul? Kehidupan hari ini, kehidupan dalam social media. Di mana manusia itu menggunakan social media dengan secara besar-besaran. Kan ada yang menegur. Bagi kita manusia ni perlu tak kita menegur seseorang itu kalau mereka melakukan kesilapan? Baik, sebenarnya Datuk ya, sebelum kita nak menegur itu, kita kena belajar bagaimana kaedah menegur. Maknanya nak menegur ini, Nabi SAW kata dalam satu hadis, Nabi bila nampak kemungkaran, nampak kesalahan, nampak orang buat maksiat, maka tegurlah dengan tangan. Tangan ini ulama kata adalah kuasa. Kuasa ini sebagai contoh, suami menegur isteri, ayah menegur anak dan sebagainya, cikgu menegur anak murid, itu kuasa. Maknanya pemerintah menegur rakyat dan sebagainya, itu kuasa. Wala yastati', jika tak mampu, maka tegurlah bil lisan, dengan ucapan. Mana tegur dengan ucapan, Datuk, jadilah orang baik. Itu tegur dengan lisan. Dan yang ketiga, wala yastati', maka tegurlah dengan hati. Maknanya apa? Membenci maksiat ataupun dosa yang orang tu lakukan, dan Nabi kata itu selemah-lemah iman. Maknanya kalau kita lihat nak tegur dengan lisan, laman sosial, pastinya suara tak boleh lah kan. Mungkin kita tegur dengan type, cyber trooper dan sebagainya. Pastikan sebelum kita nak tegur secara umum, kita tegur dulu secara dalaman. Mana inbox. Kita ada sistem DM, direct message, kita ada PM tepi dan sebagainya. Jadi inilah kaedah kita untuk menegur orang lah. Apa fungsi dia bila kita menegur seseorang tu dalam laman sosial tetapi mereka mengambil teguran itu dengan membuat yang lebih melampau? Itu masalahnya. Sebelum kita nak menegur orang, kita tengok bagaimana kaedah kita menegur. Waktu yang sama, orang yang ditegur itu kena berlapang dada lah. Contoh, Datuk tegur saya kena berlapang dada. Kalau kita salah, kita mengaku salah dan minta maaf. Selesai. Tetapi kalaulah kita akhirnya ego, kita kata, kau siapa? Contohlah kan, kau siapa nak tegur aku? Engkau ni makan garam pun tak cukup banyak. Maknanya, teguran-teguran kita nak buat ini kenalah dengan cara yang betul. Waktu yang sama, orang yang ditegur itu juga perlu menerima dengan cara yang betul. Jangan kita menidakkan orang dan kita rasa kita betul, dan itulah namanya ego. Bolehkah kita menegur seseorang tu melalui secara terbuka dalam laman sosial? Sedangkan sekarang ni kan boleh kita DM orang tu. Saya yakin orang yang menegur secara terang-terangan ni mesti dia telah melakukan langkah-langkah yang pertama. Maknanya mungkin dia dah DM, kemudian dia dah personal, mungkin dia dah jumpa. Tapi akhirnya tak boleh terima, maka mungkin dia tegur secara terang-terangan. Cumanya kena tengok apa niat kita tegur. Dan menentukan niat kita tegur ni adalah diri kita sendirilah. Contoh, saya nak menegur Datuk di laman sosial. Tengok niat saya apa. Kalau niat saya sekadar untuk masuk gelanggang. Contoh, kita tengok orang semua kecam Datuk Rosyam, saya pun masuk gelanggang. Bila saya masuk gelanggang, saya pun nak menjadi hero dan sebagainya, kerana nak menumpang populariti, maka saya salah lah. Cumanya, adakah itu matlamat penegur? Itu sebab orang yang ditegur itu kenalah muhasabah. Kalau ramai orang tegur kita, kita terasa maknanya kita masih ada iman, maka bertaubat. Bertaubat? Ya. Maknanya nak menegur orang ni pun kita kena muhasabah diri juga. Kita nak tegur orang itu sebab ulama kata aslan nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki diri, ajak orang buat baik. Bukan makna kita ajak orang buat baik, tunggu kita baik. Tidak. Siapa pun kita nahnu du'at walaysa qudha. Ulama kata kita semua adalah pendakwah. Datuk pendakwah, kita pendakwah, semua pendakwah. Tetapi kita bukan penghukum. Okey, maksudnya kalau katakan orang tu dah ditegur banyak kali, ditegur secara terbuka dalam laman sosial, maka mereka terus membuatkan perkara-perkara yang lebih daripada apa yang ditegur. Betul? Adakah ini sebenarnya Allah dah tutup hati mereka? Allahu Akbar. Sebenarnya kita tidak boleh menghukum. Ini dah busuk hati dia ni. Ini dah hitam. Datuk, apa yang saya nak kongsikan di sini, kita tidak boleh menghukum orang. Hatta kita tidur satu katil dengan pasangan kita, kita tidur satu bantal, satu semut pasangan kita, kita tak tahu bagaimana hati pasangan kita. Jadi maknanya, bila mana kita kata nak hukum, dia ni ada masalah hati dan sebagainya, kita muhasabah diri kita. Hati ni, Datuk, ada 3 kategori. Pertama, iaitu dipanggil qalbun mayyit. Ini hati yang mati. Hati mati ni apa? Dia ego, dia sombong, apa orang tegur dia tak layan. Ini hati yang mati. Ini yang paling kita takut. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati sakit ni apa, Datuk? Dia tidak senang tengok orang senang. Dia tidak tenang tengok orang senang.
Jiran dia senang, dia tak tenang. Maknanya ada masalah dengan hati dia. Dan ini boleh diubat sebab namanya sakit. Kalau mati tadi, dia tidak terasa melakukan dosa. Dia buat dosa, buat kesalahan, dia tak rasa itu bersalah. Maka itu hatinya mati. Hati yang ketiga, Datuk, apa dia? Ini yang kita nak, iaitu qalbus salim. Qalbus salim ini iaitu hati yang sejahtera. Tengok orang berjaya, kita rasa bangga. Tengok orang hebat, kita rasa seronok. Inilah hati yang sejahtera. Jadi kalaulah kita ditegur, maknanya ada orang sayang kita. Dan kalau rasa tak boleh terima juga, nak buat juga benda tu, private kan je lah. Engkau dah public kan, bila orang tegur public, engkau marah. Dah kenapa? Engkau yang buka ruang tu. Gitulah cerita dia. Tapi macam mana kita nak ubat hati kita yang mati? Oh, panjang cerita. Ada satu lagu ni. Obat hati, ada 5 perkara ni. Yang panjang, nanti nyanyi panjang pula kan. Tak bersedap kau Ustaz? Itulah, aku tahu juga tak sedap. Baik, tak apalah Datuk ya. Apa dia ubat hati? Yang pertama antaranya baca Quran dan maknanya. Kemudian berdamping dengan orang soleh. Ni ulama kata, waktu berzikir kepada Allah, bangun tengah malam solat qiyamul lail dan berpuasalah. Bila mana cara kita nak rawat hati kita, lakukan perkara ni. Kadang-kadang minta maaf cakap, Ustaz, saya ni Ustaz, hati baik. Walaupun saya mengarut ni, saya tolong orang. Kan banyak saya sumbang. Saya ini marketing untuk tolong. Tapi kita kena faham, kita takut harta kita tak berkat. Ini yang paling takut Datuk. Berkat ni apa? Kebaikan yang meningkat. Kebaikan yang banyak. Ada orang kaya, hidupnya tak tenang. Ada orang kaya, hidupnya tak tenteram. Ada orang kaya, tak pernah cukup. Ini masalah. Adakah orang yang ditegur ni, lepas tu dia buat tak tahu saja dengan tegur tu, adakah dia akan menambah dosa-dosa di masa akan datang? Itu pasti. Ini yang selalu Datuk sebut. Dan saya sangat setuju dengan Datuk. Apa dia? Wakaf dosa. Kita takut oleh kerana kita buat benda yang mengarut, benda tu tular, dan akhirnya orang ikut, dan akhirnya orang sokong, dan inilah na'udzubillah min zalik akan menjadi wakaf dosa kita dan kekal na'udzubillah min zalik waktu kita telah dikebumikan, kita telah menghadap Allah, dan akan dosa kita meningkat, kita pun pelik. Mana datang? Rupanya wakaf dosa yang kita lakukan. Kita kena buat apa? Wakaf pahala macam Datuk selalu sebut. Saya sangat sokong wakaf pahala, dan ini yang paling penting, pencen kubur. Kita nak rasa tenang kita dalam sana, lakukanlah kebaikan. Fastabaqul khairat. Belum untuk buat baik. Tegur kan. Dalam laman sosial lah biasanya tegur. Tapi ada juga orang mengambil kesempatan daripada teguran tu untukkan konten. Betul. Akhirnya konten, media, semua sambut dan benda tu jadi viral. Benda tu kan bukan ke kita mengaibkan orang. Betul. Itu sebenarnya, minta maaf cakap Datuk ya, mungkin rakan-rakan media kita menonton ke. Saya nak cakap apa? Kita janganlah menjadi batu api. Janganlah menjadi batu api kerana apa? Boleh menyebabkan orang tak tahu jadi tahu, dan orang yang benci jadi bertambah benci. Dan akhirnya mungkin benda tu simple je Datuk. Tetapi oleh kerana ada batu api ni, dia letak simbah lagi minyak gas kan. Dia letak lagi minyak apa lagi? Minyak tanah dan sebagainya, petrol. Akhirnya api makin marak, dan inilah akan merosakkan ketamadunan dan juga keharmonian hubungan sesama kita. Ini yang paling kita risau. Adakah dia bersangkut paut bila katalah contoh tadi media dah ambil cerita tu bersangkut paut kepada orang punca punca tu membuatkan orang membuat batu api. Punca teguran tu. Betul. Bukan saja punca teguran itu, tapi punca orang yang membuka ruang. Yang membuka ruang itu tadi. Maknanya kenapa orang menegur? Kerana orang ini membuka. Itu sebab kita ni berusaha sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah ni, kita berusaha untuk menutup segala ruang-ruang fitnah. Menutup segala ruang-ruang yang boleh menimbulkan kutukan orang, kecaman orang. Berusahalah. Saya cakap mudah je Datuk. Kita ni suka untuk kecam orang, maka bersedialah untuk kita dikecam. Laman sosial ni kadang-kadang kita tak takut dosa. Sebab apa? Allah dah tutup aib kita. Allah dah tutup aib kita. Kita pula yang buka. Kenapa? Allah tutup aib kita, maka kita jaga betul-betul. Kerana Allah memelihara kita di dunia insya-Allah. Dan jangan kita juga membuka aib orang. Sangat setuju. Itu sebab dalam satu hadis Nabi kata apa? Kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita di akhirat nanti. Ini yang paling kita mahukan. Menegur itu adalah satu perkara yang baik, yang dimestikan dalam Islam. Tetapi bagaimana kita menegur seseorang itu yang diambil kira. Itulah yang kita bincang pada hari ini. Kerana kita juga ada aib kita, dan kalau kita boleh menjaga aib orang, alhamdulillah. Kerana kehidupan kita bukan hanya di sini, kerana kehidupan kita di sana nanti. Kita berminta banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semua akan berada di jannah nanti. Amin. Amin insya-Allah. Jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Janji happy di TV9. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa.